بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Okay. Kita sambung kembali daripada kitab. Okey, suara okey. Kita sambung pada perbahasan muka surat 188, Mabahithul kalami ala sam'iyat. Perbahasan dan bicara tentang sam'iyat. Yang mana kita maklum bahawa akidah terdiri daripada perbincangan ilahiyat, ketuhanan, an-nubuwat, kenabian dan juga as-sam'iyat ataupun al-ghaibiyat. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Thumma qala rahimahullah, kemudian kata Imam Ghazali, wa annahu la yuqbalu imanu 'abdin hatta yu'mina bima akhbara bihi ba'dal maut. Dan bahawa sesungguhnya tidak diterima keimanan seseorang hamba sehingga dia beriman dengan apa yang diceritakan oleh Nabi dengannya, dengan ba'dal maut, selepas daripada kematian. Makna kita kena beriman juga tentang perkara-perkara yang Nabi ceritakan yang berlaku selepas daripada kematian. Wa awwaluhu su'alu munkarin wa nakir. Yang pertama ya, soal munkar nakir, malaikat yang akan datang yang akan menyoal ahli kubur. Huma, siapa munkar nakir ni? Syakhsani, dua orang lah tu, dua malaikat. Hailani, yang besar. Mahibani, yang hebah, yang menggerungkan. Mahibani, yang menggerungkan. Yuq'idanil abda, mereka berdua akan mendudukkan hamba itu fi qabrihi, di dalam kuburnya, sawiya, dengan betul. Dia akan letakkan hamba itu duduk betul. Dha ruhin wa jasad, dengan empunya, lengkap dia betul. Manusia yang dalam mayat dia akan bangun duduk, ada roh dan jasad. Dah bagaimana? Itu dia berlaku pada alam barzakh. Kata mak duduk ke mana? Tanah rapat. Tanah tu rapat kan? Macam mana nak duduk bangun? Yang berlaku bukan pada alam ini, bukan alam nyata, pada alam barzakh. Maka bila Tuhan kata roh dikembalikan berserta jasad, walaupun jasad tu dah, kalau jasad kena makan di binatang semua, watak jasad kena makan pun, juzuk pada jasad tu masih kekal. Yang ulama kata ajbuz zanat. Maka akan dikembalikan roh tu kepada jasad balik. Walaupun juzuk-juzuk kata ikan makan, dok bila ikan makan atau haiwan makan, dok kan jadi darah daging ya. Jadi adakah harimau tu akan disoal malaikat dah jadi darah daging dia? Lepas tu tukar jadi makan-makan jadi tahik tinja dah. Tak. Makna dia akan kekal juzuk. Yang ulama kata yang tidak akan hancur tu ajbuz zanat. Tak. Jadi yang akan dibangkitkan di sisi ahli sunnah bukan di soal roh saja. Di sisi ahli sunnah roh dan jasad, walaupun sebahagian pada jasad. Okey. Wa yas'alanihi, yang mana mereka berdua akan menyoal mayat tadi, anit tauhid, tentang tauhid, ketuhanan, keesaan Allah Ta'ala, war risalah, dan juga tentang kerasulan.
Itulah yang datang warisnya ditanya tentang ni. Kita pun ada dengar cerita-cerita yang dinukilkan oleh ulama, ditanya tentang, contoh tentang kitab Sanusi kan, apa yang kamu baca daripada kitab akidah. Hak tu, ni mimpi. Jangan kita jadikan mimpi tu hujah yang menyatakan pensabitan dengan soalan lain itu. Waktu tu yang mimpi dia ada takbir dia. Ada orang senang-senang tolak. Ini menyanggahi hadis, menyanggahi nas yang mengatakan dia soal tentang ni. Macam mana boleh tanya kitab dia awak belajar. Jadi sekarang ni apa yang didapati ataupun yang diceritakan, diriwayatkan ialah mimpi dia ada takbir atas sendiri. Ada takbir yang Allah Ta'ala nak beri sampaikan tentang kelebihan seseorang ataupun kelebihan sesuatu kitab itu. Jadi yang warisnya ialah ditanya tentang ketauhidan dan juga risalah mar rabbuka. Wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Siapakah lelaki yang disebut ini? Nampak tak? Wa yaqula man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Wa ma dinuka, apa agama kamu? Wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Wa huma fattana al-qabri. Ini idhafah tu fattana ni. Tasniah idhafah buangmu. Mereka berdua ialah pemfitnah kubur. Yang memfitnah maknanya yang menguji orang dalam kubur. Wa su'aluhuma, dan soal munkar nakir awwalu fitnatin ba'dal maut, ialah fitnah yang mula-mula selepas daripada mati. Ujian yang mula-mula lepas pada mati, ujian kena tanya di munkar nakir dulu. Okey. Yakni hendaki oleh Imam Ghazali anna fitnatal qabri thabitatun bil ahadithis sahihah. Bahawa fitnah kubur itu sabit dengan hadis yang sahih. Jaizatun aqlan, dan harus pada akal. Pada akal tak dapat tolak dia, atau akal tidak menghukumkan dengan mustahil. Dia perkara yang harus. Maka fala yajuzu inkaruha, maka tak boleh kita ingkar. Sebab itu akal ini tugasnya ialah mengikut dan juga menjadi penyokong kepada nas. Nas sabit, hadis sahih. Akal, adakah akal tak menghukumkan mustahil? Tidak. Maka kita percaya sebagaimana datang. Tak perlu takwil lah. Nampak tak? Tak perlu ditakwil. Dulu kita ingat masyhur dulu dang tak kata artikel Astor Rajabat menafikan azab kubur. Tak dang, tak tahu. Tak dang. Tak dang. Lama dah dulu. Heboh lah dulu. Lepas tu kita ingat memang golongan-golongan sebahagian daripada orientalis ataupun orang yang dapat pendidikan daripada dia ada mentakwil, dia ambil pandangan yang menyatakan tidak ada tawatur. Padahal kalau ikut dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala, dan ni mungkin sebut wallahu alam, tengok sebut dalam hadis yang ulama istidlalkan berkaitan azab kubur, annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Annaru yu'raduna, neraka itu dibentangkan kepada Firaun ghuduwan wa 'ashiyya, pada waktu pagi, pada waktu siang dan pada petang. Wa yauma taqumus saa'atu, dan hari apabila di hari kiamat nanti, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, maka dikatakan wahai kaum Firaun, wahai pengikut Firaun, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, masuklah ke dalam azab yang bersangatan. Ada. Jadi annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashya, neraka dibentangkan siang, pagi dan petang. Dan hari kiamat akan dikatakan masuk dalam neraka dah. Dibentang tu bentang kat mana? Pagi petang tu. Hari kiamat dikata suruh masuk pula azab yang pedih. Dah dibentang tentulah di dunia. Maknanya berlaku alam sebelum daripada kiamat. Ni panggil alam barzakh ni. Tapi istidlal tu dia perlu kepada istidlal yang maknanya ia tidak langsung. Sebab itu
Di sisi ahli sunnah, mereka mengisbatkan azab kubur. Yang tidak mengisbatkan, itu bukan daripada golongan ahli sunnah wal jamaah. Okay? Bukan daripada golongan ahli sunnah wal jamaah. Okay. Fala yajuzu inkaruha. Wa madaruha, dah ada juga. Ni baru lagi tuang kata tu meninggal. Dia kata alam barzah ataupun seksaan tu, fitnah kubur tu ialah bukan kubur. Kubur tu ialah hati. Kubur. Ni golongan makrifat. Mati dah, tuang dia tu mati dah. Aduh dah. Dia kata syurga kita dunia ni lah. Kubur tu kubur ialah kubur tu tutup, itu dalam hati kita. Orang yang resah hatinya, orang yang dia terseksa hati, orang itu sebenarnya mendapat fitnah kubur. Itu tengok, apabila akal dia ikut suka, waktu golongan batiniyah, golongan ajaran sesat ni takwil ikut dang je, takwil ikut suka. 4 orang tok guru ajaran tu, 4 orang jadi takwil. Okey. Mana tadi? Wa madaruha, dan madarnya, kita kata asasnya ataupun fokusnya, tempat tumpuannya ala soalil mu'min wal munafiq, iaitu atas soal bagi orang mukmin dan orang munafik. Maknanya yang akan disoal ni siapa dia? Orang mukmin dan orang munafik. Dunal kafir, tidak orang kafir. Yang kafir dah sesat dah. Bukan sesat maknanya terlepas azab. Tak perlu soal sebab dia tu terus diazab lah. Terus diazab. Yang disoal ni orang mukmin dan munafik. Libayani amrihi, untuk menerangkan urusan dan perkaranya. Fayuqalu, maka dikatakan, ma ilmuka bihadzal rajul, apakah pengetahuan engkau tentang lelaki ni? Siapa dia? Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu kenal lelaki ni. Fa ammal munafiqu, ada pun orang munafik. Alhamdulillah. Orang munafik, awil murtabu, ataupun orang ragu-ragu, fayaqulu la adri. Tujuan nak kenal orang ni beriman betul ke dengan Nabi ataupun dia tipu-tipu iman. Orang kafir tak beriman dah, terus diazab, terus diberi azab kubur tu. Yaqulu la adri, sami'tu an-nas yaqulu syai'an faqultuhu. Aku dengar manusia kata sesuatu, lalu aku katakanlah. Ni kalau ingatnya dialog ini ada dalam dah tu, dengar lagu tu, selimut putih. Bukan kehai. Dia ada hak asal, hak nada murni ke benda, hak akam buat dulu. Dia ada dialog dulu. Rasa ada dalam YouTube. Abid pulang daripada kerjanya. Mati. Tak dengar? Dengar tu. Dia dah ambil perbualan tu. Siapa Tuhan kamu? Aku tidak tahu. Dengar malas ria tu. Dengar dia tu. Tak ada sama tak ada. Ada. Dengar ida. Tak ida dah. Apa dah? Itu. Dia katanya itu. Apakah siapa pengetahuan engkau dengan lelaki ini? Yakni Nabi SAW. Amal munafiku, ada pun orang munafik, awil murtad, ataupun orang ragu-ragu, faqul la adri, aku tidak tahu. Sami'tu an-nas yaqulu syai'an faqultu, aku dengar manusia kata dia ni si fulan, dia ni nabi, aku kata. Wa ammal mu'minu awil muqinu, ada pun orang mukmin ataupun orang yakin, fayaqulu huwa Muhammad, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'ana bil bayyinat, telah datang kepada kami dengan keterangan, wal huda, dan hidayat, fa amanna bihi, lalu kami beriman dengannya, wattaba'nahu, dan kami ikutnya, wa huwa Muhammadun, dia itu Muhammad. Thalathan, disoal, ditanya 3 kali. Fayuqalu, setelah dijawab, nam salihana, malaikat kata, tidurlah kamu dalam keadaan selesa. Qad alimna an kunta la muqinan bihi, sungguhnya kami dah tahu bahawa engkau ni yakin dengan Nabi. Jadi dalam tu, dan sebut dalam hadis tu, naumatal aris, dengan tidurlah kamu umpama tidur pengantin. Al hadithu, hadis ini
Rawahu Syaikhan, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Tengoklah secara panjangnya dalam kitab Bukhari Muslim. Wa ma dzakarahu min qawlihi, apa yang disebut daripada katanya, yaquluna man rabbuka, siapa Tuhan kamu, wa ma dinuka, apa agama kamu, wa man nabiyuka. Ini hadis atau soalan ini datang dalam riwayat akhrajahu Abu Dawud wa kharajahu Tabarani marfu'an. Imam Tabarani riwayatkan hadis yang marfu', wa ghairuhu, selain daripada Tabarani riwayat secara mauquf. Wa qad thabata dhalika bis sunnati wal ijma', telah sabitlah soal kubur ini dengan sunnah dan juga ijma'. Fala yultafatu liqaulil mu'tazilah, maka jangan engkau berpaling kepada pandangan Mu'tazilah, jangan cenderung kepada pandangan Mu'tazilah biingkarihi, yang menafikannya. Mu'tazilah nafi. Kita macam mana boleh soal? Tak, kalau mati orang tu kena makan, kena telan binatang, takkan jadi jasad binatang tu, jadi darah daging, dia kena soal lagi? Tak. Jadi dia menafikan hakikat dikembalikan jasad dalam roh. Ada pun makna roh saja pun. Id qad lahiqa bil qawati'i fi hukmihi. Kenapa jangan berpaling? Jangan ikut, jangan cenderung pada pandang Mu'tazilah itu. Kerana qad lahiqa, sungguhnya isu ini lahiqa bil qawati'i, dia disertakan dengan hukum seumpama qawati', benda yang qati', dalil yang qati', dalil yang putus fi hukmihi, pada hukumnya. Sebab itu walaupun dia bukan pada tahap dalil qat'i yang betul-betul qat'i, tapi disertakan. Sebab itu keingkaran ni walaupun tak jatuhlah kufur kalau takwil lang berlaku macam Mu'tazilah. Mu'tazilah dia takwil. Tapi takwil dia tu menyalahi ahli sunnah wal jamaah. Menyalahi hadis-hadis yang sahih. Kerana itu tengok musannif kata la, perkara ini disertakan hukum seumpama al-qawati', perkara yang putus pada hukumnya. Walaupun dia sendiri itu bukan dengan dalil qat'i, sebab ada ihtimal takwil lagi, sebab tu Mu'tazilah takwil. Jadi tak jadi kafir lah sebab pentakwilan tu. Jadi ahli sunnah dia tak takwil. Sebab apa? Sebab tidak ada hajat dan tidak ada keperluan pada takwil. Nak takwil apa, benda itu benda yang jaizun aqlan, benda harus pada akal. Qala Syekh Nasruddin Asy-Shimiddzali. Al-Mishidzali. Berkata Syekh Nasruddin Al-Mishidzali. Syekh Nasruddin Al-Mishidzali berkata, wa tasmiyatul malakaini, penamaan dua malaikat ni bimungkarin wa nakir, dengan munkar nakir, laisa ala jihati dzambi, bukan atas pihak celaan. Munkar tu yang diingkari. No. Yang tidak munkar, yang diingkari bukan atas makna celaan. Wa innama huwa laqabun, tetapi dia tu gelaran. Wa laisa fil asma'i wadh-dhawati qabihun wala hasanun lidzati. Dan tidak ada pada nama dan pada penamaan serta zat itu buruk ataupun elok kerana nama tu, lizatihi. Yalah, itu pandangan dia, maknanya bukan maknanya nisbah huduh kepada malaikat tu. Tidak, tak sekadar laqab saja, gelaran. Wal muta'arafu, pandangan yang ma'rufnya, yang diketahuinya, annahuma ithnan, bahawa munkar nakir ni dua orang. Wal akhiru, akhir mana? Nakir ala wazni fa'il. Nakirun fa'ilun. Wa fi hilyatil awliya, dalam hilyah kitab hadis nama Hilyatul Awliya, disebut apa? Li Abi Nu'aim Al-Asfahani. Abi Nu'aim sebut thalathatun, ada tiga orang. Munkarun wa nakirun wa naku. Ada tiga pula. Ini sekadar dibuat datang pandangan lah. Tapi yang ma'rufnya, yang masyhurnya dua. Ada satu lagi naku. Ini kalam apa ni? Kalam Damrah Ibnu Habib. Wahaka al-Iraqi, dan menghikayatkan Imam al-Iraqi, annal malakail mauti, bahawa dua malaikat maut itu mubashirun wa bashirun.
Jadi sebagaimana Munkar Nakir, malaikat maut dua juga, mubashirun wa bashirun. Mubashir yang memberi khabar gembira, yang bashir. Okey. Wal mahiban. Mahiban tu apa maksud? Yang gerung. Al-hailan, yang menggerungkan. Lil kafiri wal fasik, bagi orang kafir dan orang fasik. Wa hadhani fi suratin hasanah. Dan ini dalam rupa yang baik. Nampak tak? Kedua-dua ini fi suratin hasanah, dalam rupa yang baik, tapi jadi gerung kepada orang kafir. Wa kullu dhalika lam yasih wala wa kullu dhalika lam yasih wala yasiha wala nafyuhu. Mana tadi? Dia kata wa kullu dhalika lam yasih wala nafyuhu, dan setiap daripada nukilan tadi, tigalah, nampak tak? Apa lagi? Malaikat mubashirun wa bashirun, dan sifatnya itu tidak sah. Hadis yang datang berkaitan itu tidak sah, dan tidak sah penafiannya. Nak nafi pun tidak ada dalil penafiannya. Jadi yang paling kuatnya wa aqwahu al-awwalu, yang pertama, makna malaikat itu dua saja, iaitu Munkar dan juga Nakir. Wa huwa fi Tirmizi, dan hadis ini berkaitan Munkar Nakir ni ada dalam Sunan Tirmizi bi isnadin gharib, dengan sanad dia berlaku gharib, sanad gharib dia. Wal maqtu'u bihi, yang sabit dengannya, min zalika, daripada hadis tersebut, thubutu su'alil malakaini fil qabri, sabitnya dua orang malaikat dalam kubur. Wal jumhuru ala ma qala bihi ma qala min ihya'i jumlatil mayyit, dan jumhur berpandangan ala ma qala, mengikut apa yang dikatakan, apa yang dikatakan tu, min ihya'i jumlatil mayyiti, daripada dihidupkan jumlah daripada mayat tu, badan mayat yang ada tu akan dihidupkan. Jumlah maknanya mayat, jumlah tu maknanya dia dan roh akan hidup sekali. Wa annahu yakunu sawiyan, dan dia akan jadi sempurna, bi aklihi, dengan akalnya, wa ruhihi, rohnya, wa kulli idrakatihi, dan setiap daripada idrak dia, panca indera dia, perasaan dia, akan kembali balik, Tuhan akan kembali balik ke dalam jasad. Qala Syekh Nasiruddin Mishidhali, lagi pula kata Syekh Nasiruddin, fallahu ta'ala yuhyil mayyita fi qabrihi, Allah Ta'ala akan hidupkan mayat dalam kuburnya. Wa yaj'alu lahu aqla, Allah akan jadikan baginya akal, wa fahman, dan kefahaman, wa ilman, dan ilmu, ala ma asya alaih, mengikut apa yang dihidup. Dia hidup pada dunia tu, ilmu, tahu tentang ilmu, kenal Tuhan, tahu tentang Nabi, tahu tentang dia, akan jawab dia dalam kubur begitu juga. Akan jawab dalam kubur begitu juga. Liyaqila, supaya dapat berfikir dia, ma yus'alu, apa yang ditanya, anhu, daripadanya, wa ma yujibu bihi, dan apa yang nak dijawab dengannya, wa yafhamu ma atahu, dan apa dia dapat faham apa yang mendatanginya, min rabbihi, daripada Tuhannya, wa ma a'addalahu, apa yang Tuhan siapkan, sediakan baginya, fi qabrihi, dalam kuburnya, min zikri karamatihi, daripada menyebut kemuliaan-kemuliaannya. Wa fil irsyad, dalam kitab irsyad li Imam Haramain, al-mardiyyu indana, pandangan yang diredai, pandangan yang kami redha, yang dipilih di sisi kami, annas su'ala yaqa'u ala ajza'in, soalan itu berlaku atas juzuk daripada minal qalbi, daripada hati, au ghairihi, atau selain pada hati, yuhyi Allah Ta'ala, yang menghidupkannya oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau lah jasad tu bercerai ke, ataupun kena makan, ada juzuk jasad akan kekal, atas itulah Allah Ta'ala akan bangkitkan. Nampak tak? Tapi bukan alam ni lah, makna alam barzah lah. Wa nazara fi dhalika ba'dul fudala, dan meneliti makna mana ni? Meneliti pandangan Imam Haramain. Meneliti makna ada kritikan lah, ada perbincangan pada demikian itu oleh sebahagian fudala, sebahagian daripada ulama-ulama yang mulia, lima fi hadis. Pandangan Imam Haramain kata pada sebahagian juzuk. Jadi sebahagian ulama ni dia kata
Dia tengok balik. Lima fi hadithil Bara', kerana ada hadis Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu disebut tu'adur ruhul mayyiti wa ya'tihil malakan, akan dikembalikan roh mayat dan mendatanginya oleh dua malaikat. Jadi roh tu akan kembali, semua roh. Tak? Makna roh tu semuanya akan dikembalikan. Al-hadith. Al-hadith. Idh zahiru al-hadithat. Idh zahiruhu, kerana zahirnya audatur ruhihi, akan kembali roh itu likullihi, bagi kesemuanya, bukan bagi juzuk saja, bagi kesemuanya. Jadi mengikut ini ruhul mayyiti, roh mayat, makna kembalilah kepada semua jasadnya. Nampak? Okay. Jadi ada kita panggil sebagai perbincangan lah berkaitan dengan perkara ini. Sebahagian ulama dia tidak setujulah dengan pandangan Imam Haramain. Wallahu a'lam. Wal jumhuru, okey, selesai situ. Dan perkataan jumhur ala anna waqtas suali, bahawa waktu soal itu indal faraghi minad dafni, selepas selesai daripada tanam. Bila ditanya tu? Selepas selesai tanam. Liqaulihi alaihi salatu wasallam fi hadis Uthman ibn Maz'un, Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Uthman ibn Maz'un, indal faraghi minad dafni, bila selesai daripada tanam. Lepas selesai pada tanam, hadis Uthman bin Maz'un. Hadis cerita tentang Nabi tanam Uthman bin Maz'un kan. Uthman bin Maz'un meninggal, Nabi tanam dia selepas daripada tanam Uthman bin Maz'un, selesai daripada tanam, Nabi khabar istaghfiru li akhikum, mintalah ampun bagi saudara kamu, wasalu lahu tathbita, dan mohonlah kepadanya supaya diberi ketetapan, fa innahu al'ana yus'alu, kerana dia sekarang dia disoal. Tak. Jadi Uthman bin Maz'un ni tak silapnya dia saudara sesuang dengan Nabi. Uthman bin Maz'un saudara sesuang. Jadi dia meninggal, Nabi tanam. Setelah tanam tu Nabi suruh sahabat yang ada minta ampun bagi dia, minta ditetapkan pada pada soal, dan juga memberitahu bahawa dia sekarang disoal. Wa nahwuhu fi soal ibnihi Ibrahim, dan seumpamanya pada soalan akan anak Nabi Ibrahim. Nama anak Nabi ni, anak Nabi daripada Maryah Al-Qibtiyah. Seumpama tu juga ada diriwayatkan bahawa datangnya soal kepada Ibrahim. Wa fihi dalilu anna auladal anbiya yus'alu. Ini juga dalil bahawa anak para nabi akan ditanya. Sebab anak Nabi Ibrahim pun ditanya kan. Qala sahibul anwar, berkata pengarang kitab Al-Anwar, wa kadzal anbiya, dan begitulah juga para nabi. Dan kata tuan syekh kita, wa fihi nazar, pada pandangan yang mengata di soal para nabi ni fihi nazar, ada kritikan, dan ada kita kata macam tidak bersetuju. Makna fihi nazar menunjuk kepada adamur ridha bil qaul, tidak setuju dengan pandangan itu. Makna pandangan itu masih diteliti dan ada kritikan. Wasu'ila alaihi salatu wa wasu'ila sallallahu alaihi wasallam an syuhada, ditanya Nabi tentang orang mati syahid. Faqala kafa bi bariqatis suyufi fitnah, adakah orang mati syahid ni disoal? Nabi kata cukuplah dengan bariqatus suy, dengan kilauan pedang itu menjadi fitnah. Perang tu kan, bunuh, berperang pedang, cukuplah dia jadi fitnah. Dengan maksud apa? Orang mati syahid tak ditanya, sebab dia telah terfitnah dan diuji dah di dunia dengan perang. Kafa bil bariqatis suyufi, cukuplah dengan kilauan pedang itu sebagai fitnah. Wa qala Syekh Nasiruddin Al-Mishidzali ghairu maqtu'in, itu ghairu maqtu'in bi sihhatihi, tidak diputuskan dengan kesahihannya. Mana?
Ah, anak kecil yang ditanya itu. Tak ada yang hadis yang menyatakan sahih. Tetapi wal aqlu yujawizuhu. Anak kecil Ibrahim kan, adakah datang bahawa dia akan ditanya juga? Anak Nabi tu lah, daripada Maria Al-Qibtiyah tu. Tidak ada hadis yang diputuskan dengan sahih. Akal, tapi dia segi akal harus. Kama huwal ikhbaru, sebagaimana menceritakan annahum, bahawa mereka itu kal balighin, umpama orang balik. Yakhluqullahu lahum, Allah Ta'ala ciptakan bagi anak kecil ni ilman, ilmu, wa aqlan, dan akal kamilan, yang sempurna. Ya'rifuna bihi manzilatahum, yang dapat mereka mengetahui dengannya kedudukan mereka, wa sa'adatahum, dan bahagianya mereka. Wa yulhamuna al-jawaba, dan mereka diilhamkan jawapan, in'aman wa ikrama, sebagai nikmat dan juga kemuliaan. Jadi anak kecil dia tak berdosa kan. Jawapan tu Tuhan beri ilham. Wa kadzalika hukmu man la dzamba lahu, demikianlah hukum orang yang tak ada dosa, orang gila ke orang dia tak ada dosa. Qala Abu Amr bin Abdul Bar, dan berkata Abu Amr bin Abdul Bar, dallatil ahaditsu sahihah, menunjukkan oleh hadis yang sahih, ala anal kuffara la yus'aluna fi kuburihim, bahawa orang kafir tidak akan ditanya dalam kubur mereka. Yakni maksudnya libayani amrihim, untuk menerangkan dan menjelaskan urusan mereka. Tak tanya dah, sebab jelas dah mereka ni kufur. Wa inna ma yus'alu man yusamu bil Islam, hanya disoal orang ma yusamu, orang yang disifatkan dengan Islam. Wa in kana munafiqan, walaupun munafik dia. Lima taqaddama, kerana yang telah lalu, fi sahih Bukhari, dalam sahih Bukhari, min qawlihi fa amal munafiqu wal murtab, ada pun orang munafik dan orang ragu-ragu. Fayaqulu, dia akan jawab, la adri, aku tidak tahu, al haditha. Qala was sahihu, pandangan yang sahih, anna su'ala marrah, soalan itu berlaku sekali tanya. Wa qala ba'duhum huwa lil mu'min sab'un, 7 hari. 7 hari ditanya. Walil kafir wal fasik arba'un, bagi orang kafir dan fasik 40. Tu ada tahlil 7 hari dak, lepas tu 40 hari pula. Wal marji'u fi hadza kullihi, dan rujukan ataupun sumber pada semua ini ilal ahadis, ialah kepada hadis belakalah. Fama sahha, apa yang sah, u'tuqida, maka diiktikadkan. Wa ma la yasih, kalau tidak sah, turika, ditinggalkan, tidak diputuskan, dan tak perlu kita iktikadlah. Tak. Wabillahi taufiqu, dengan Allah Ta'ala lah sahaja taufiq. Dengan Allah Ta'ala lah sahaja taufiq. Wallahu Ta'ala a'la wa a'lam. Itulah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad wa sallallahu. Jazallahu anna sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.